Pawang Ana merupakan tokoh penglipu lara yang penting di alam Melayu dan beliau adalah seorang lelaki. Daripada beliaulah, cerita lipur lara yang diwarisi dari zaman lampau dapat diceritakan semula. Antara cerita yang disampaikannya termasuklah Hikayat Anggun Cik Tunggal, Hikayat Malim Dewa, Hikayat Malim Deman, Hikayat Raja Muda dan Hikayat Awang Sulong Merah Muda. Berasal dari Rao, Sumatera Barat, Indonesia, bermastatin di Kampung Pulai, Gopeng, Perak selepas berlakunya Perang Paderi di Sumatera Barat pada 1816 sehingga 1833. Masyarakat tempatan mengenali beliau sebagai dukun atau pawang. Beliau menjumpai mayat J.W.W. Birch. Peristiwa ini telah dicatatkan oleh R.O. Winstead dan disokong oleh C. Edmund Bosworth dalam A Century of British Orientalists 1902 sehingga 2001. Beliau menggunakan nama Pawang Ana kerana tidak mahu dirinya dikenali. Sekitar tahun 1905 sehingga 1906, Raja Haji Yahya bin Muhammad Ali yang merupakan seorang penghulu cenderung telah mempertemukan R.O. Winstead dengan Pawang Ana dan menantunya Mir Hassan di rumah rehat Temoh. Di rumah rehat tersebutlah Pawang Ana bertembang, iaitu melagukan cerita-cerita lipur lara. Tiada sebarang alat muzik digunakan semasa bertembang. Winstead mengatakan bahawa sewaktu Pawang Ana mula bertembang, suaranya serak-serak basah dan agak parau. Mungkin kerana usianya. Namun, lama-kelamaan suaranya semakin lunak dan menimbulkan keasyikan pada pendengarnya. Pawang Ana menggunakan dialek Rao semasa bertembang cerita lipur laranya, baik di Kampung Pulai Gopeng maupun di Kampung Batu Masjid Temoh. Lakaran Pawang Ana ini ialah lakaran Dorothea A.H. Oldrow menurut imajinasi R.O. Winstead. Lakaran ini terbit pertama kali dalam buku Malayan Memories 1916. Lakaran ini pertama kali dipaparkan di Malaysia dalam pameran Pawang Ana dan karyanya di Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri sempena Seminar Pemikiran Pawang Ana Anjuran Persatuan Karya Perak di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Ipoh pada 25 Oktober 2010. Walaupun Pawang Ana berkait rapat dengan pegawai British Perak pada 1874 sehingga 1880, beliau sendiri tidak mahu dikenali. Pawang Ana dipercayai nama samaran semata-mata kerana sebagai pendatang dan pelarian dari Perang Paderi Rao, Sumatera Barat, Indonesia. Dia terpaksa menyembunyikan identitinya. Indonesia ketika itu berada di bawah kawalan Belanda dan beliau berpindah ke Perak, Kampung Pulai Gopeng. Beliau diselidik secara ringkas oleh Richard Olaf Winster, seorang pegawai British yang ditempatkan di Perak. Pawang Ana dipercayai berasal dari Rao di Sumatera Barat dan apabila Rao terbunuh dalam peperangan dengan Belanda, mereka berpindah ke Kampung Pulai di Gopeng, Perak. Ketika itu, selepas tamatnya Perang Paderi 1816 sehingga 1833, orang Rao berpindah ke Perak secara besar-besaran. Pawang Ana dikenali sebagai pawang. Winstead bertemu dengan seorang penghulu di Perak, Raja Haji Yahya bin Haji Muhammad Ali namanya, yang dapat menuliskan sastra rakyat atau cerita lisan itu datang dari mulut seorang pawang. Pawang Ana namanya.
Masyarakat tempatan mengenali Pawang Ana sebagai bomoh, dukun, pendekar atau hulu balang. Beliau juga sanggup mencari mayat residen British di Perak J.W.W. Birch yang ditikam di Pasir Salak dan mayatnya hanyut di Sungai Perak. R.O. Winstead menerangkan bahawa Pawang Ana yang menjumpai mayat Birch di Sungai Perak. Selama 3 hari, 3 malam, British bersusah payah mencari mayat Birch kerana telah dihanyutkan air ke hilir Sungai Perak. British telah meminta bantuan daripada Pawang Ana dan berjaya menjumpai mayat itu kira-kira 183 meter dari tempat kejadian. Mayat itu ditanam di Teluk Memali atau Bandar Baru, iaitu pusat pentadbiran British di kawasan hilir Perak. Kemudian, sekitar tahun 1970-an, keluarga mendiang J.W.W. Birch dari England membawa mayat tersebut dan dipindahkan ke Britain. Pawang Ana dipercayai berpindah ke Temoh kerana Gopeng dijangkiti taun atau malaria. Kampung Batu Masjid, Temoh diasaskan oleh Lebai Tenggam dan beberapa pengikutnya, Haji Badu Wakil, Haji Sirat, Haji Ismail Jambi, Haji Saleh dan Haji Muhammad Yasin. Kampung Batu Masjid dibuka sekitar tahun 1895. Menurut Abdul Salam Haji Ismail, anak saudara Lebai Tenggam, Pawang Ana adalah orang yang menamakan kawasan yang baru di Teruakai itu sebagai Batu Masjid. Pawang Ana menamakan kawasan itu Batu Masjid dan menjadikannya sebagai penempatan baru. Antara penempatan berdekatan termasuk Tanah Seribu, Kampung Jawa dan Baner. Sungai Ceroh mengalir dari Bukit Temoh di Tapah dan mengalir ke Sungai Cenderiang di Kuala Baner. Sungai Cenderiang pula mengalir ke Bukit Pekan dan Kampar. Kemudian mengalir ke Sungai Kinta dan Sungai Perak dan terus mengalir ke Selat Melaka. Pada tahun 1886, atas permintaan William E. Maxwell, Raja Idris yang kemudiannya menjadi Sultan Perak membawa Mir Hassan ke Singapura untuk menyiapkan sebuah karya menarik bernama Hikayat Seri Rama. Seterusnya, penghulu Cenderiang, Raja Haji Yahya bin Muhammad Ali memperkenalkan R.O. Winstead kepada Pawang Ana dan Mir Hassan. Mereka merakam dan menulis kisah Pawang Ana. John Bastin dan R. Rolving berkata mereka akan berkumpul di rumah rehat Temoh setiap petang Sabtu hingga petang Ahad. Rumah rehat Temoh itu mungkin merupakan rumah kediaman Inggeris. Pinggir rumah rehat itu terdapat sebuah tasik yang tenang airnya. Mungkin juga Bukit SMTD, Strait Malayan Tin Drigging, Temoh, berhampiran Kampung Batu Masjid. Kawasan dan rumah rehat tersebut sudah lenyap akibat aktiviti pelombongan biji timah. Bukit tersebut berdekatan dengan Keramat Tin, lokasi kapal korek British. Kapal korek itu digunakan oleh British untuk mencari biji timah. Kebanyakan syair dan gurindam tuturan Pawang Ana mempunyai unsur-unsur bahasa Rao. Walaupun telah disunting oleh R.O. Winstead dan A.J. Starrett serta diubah suai oleh Raja Haji Yahya mengikut bahasa Pesuratan Melayu. Pengubahsuaian tersebut telah menghilangkan keaslian cerita dan menimbulkan kritikan daripada sarjana kesusasteraan Melayu. Saya kongsikan sedikit ringkasan dua hikayat secara ringkas, iaitu
Hikayat Anggun Cik Tunggal dan Hikayat Malim Dewa yang disampaikan oleh Pawang Ana sehingga masyhur di seluruh tanah Melayu. Hikayat yang lain anda boleh cari sumbernya di internet. Hikayat Anggun Cik Tunggal adalah sebuah cerita klasik Melayu yang menceritakan tentang petualangan dan kepahlawanan. Anggun Cik Tunggal seorang putera raja yang berusaha menyelamatkan keluarganya dan negerinya dari musuh-musuhnya. Cerita ini berasal dari tradisi lisan Minangkabau dan ditulis oleh Raja Haji Yahya pada tahun 1914. Cerita ini mengandungi unsur-unsur fantasi, romantik, sejarah dan budaya Melayu. Beberapa tema utama yang terdapat dalam cerita ini adalah keberanian, kesetiaan, keadilan, cinta dan nasib. Cerita ini terdiri daripada 12 babak yang menceritakan tentang asal-usul Anggun Cik Tunggal, perjalanannya ke negeri-negeri lain, pertempurannya dengan raja-raja jahat, perkahwinannya dengan puteri-puteri cantik, dan akhirnya kembali ke negeri asalnya untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Cerita ini juga dikenali dengan nama Kaba Anggun Nan Tongga di daerah Minangkabau. Cerita ini merupakan salah satu karya sastera Melayu yang menunjukkan sosio-budaya masyarakat Melayu pada masa itu, seperti sistem kerajaan, adat istiadat, kepercayaan dan bahasa. Hikayat Malim Dewa pula menceritakan tentang petualangan dan cinta Tuanku Malim Dewa, seorang putera raja dari Bandar Muar yang mengahwini 4 puteri dari 4 negeri berbeza. Cerita ini juga mengandungi unsur-unsur sejarah, budaya dan agama Melayu. Berikut adalah ringkasan cerita Hikayat Malim Dewa. Tuanku Malim Dewa lahir dari pasangan Tuanku Gombang Malim dan Tuan Puteri Lindungan Bulan. Ia memiliki saudara kembar yang bernama Tuanku Gombang Malim Permata. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Ia juga mahir dalam ilmu silat dan ilmu ghaib. Satu hari, ia mendengar tentang kecantikan Andam Dewi, puteri raja dari negeri Pagaruyung. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan meminangnya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan Nilam Cahaya, seorang putera raja dari negeri Indrapura yang juga ingin meminang Andam Dewi. Mereka pun bertarung tetapi tidak ada yang menang. Mereka kemudian sepakat untuk bersahabat dan melanjutkan perjalanan bersama. Sesampainya di Pagaruyung, mereka disambut oleh Raja dan Andam Dewi. Andam Dewi ternyata jatuh cinta pada Malim Dewa dan menolak pinangan Nilam Cahaya. Nilam Cahaya pun merasa kecewa, tetapi ia tetap menghormati keputusan Andam Dewi. Malim Dewa dan Andam Dewi kemudian menikah dan hidup bahagia. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Raja dari negeri Jambi juga ingin meminang Andam Dewi. Mengetahui tentang perkahwinan mereka, ia pun marah dan menyerang Pagaruyung dengan pasukannya. Malim Dewa dan Nilam Cahaya berusaha mempertahankan negeri itu, tetapi mereka kalah dan ditawan. Raja Jambi kemudian membunuh Malim Dewa dengan pedangnya dan membawa Andam Dewi sebagai tawanan. Andam Dewi sangat sedih dan menangis. Air matanya jatuh ke tanah dan menjadi sebuah telaga. Nilam Cahaya yang berhasil lolos dari penjara mendengar tangisannya dan datang ke telaga itu. Ia melihat mayat Malim Dewa dan merasa kasihan. Ia pun menggunakan ilmu gaibnya untuk menghidupkan kembali Malim Dewa. Malim Dewa bangkit dari kematian dan bersyukur kepada Nilam Cahaya. Mereka kemudian berjanji untuk selalu bersahabat dan membantu satu sama lain. Malim Dewa dan Nilam Cahaya kemudian pergi ke Indrapura, negeri asal Nilam Cahaya. Di sana mereka disambut oleh raja dan puterinya
Gondan Gentasari. Gondan Gentasari jatuh cinta pada Malim Dewa dan meminta ayahnya untuk menikahkannya dengan Malim Dewa. Raja pun menyetujui permintaannya dan mengadakan pernikahan mereka. Malim Dewa dan Gondan Gentasari pun menikah dan hidup bahagia. Suatu hari Malim Dewa mendengar tentang kecantikan Puteri Bidasari, puteri raja dari negeri Kembang Tanjung. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan meminangnya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang raksasa yang bernama Raja Besiong. Raja Besiong ternyata juga ingin meminang Puteri Bidasari. Mereka pun bertarung, tetapi Malim Dewa berhasil mengalahkan Raja Besiong. Malim Dewa kemudian melanjutkan perjalanan ke Kembang Tanjung. Sesampainya di Kembang Tanjung, ia disambut oleh Raja dan Puteri Bidasari. Puteri Bidasari ternyata jatuh cinta pada Malim Dewa dan menolak pinangan Raja Besiong. Raja Besiong pun marah dan menyerang Kembang Tanjung dengan pasukannya. Malim Dewa berusaha mempertahankan negeri itu, tetapi ia kewalahan atau tidak terlawan. Ia pun meminta bantuan kepada Nilam Cahaya yang segera datang bersama pasukannya. Mereka berhasil mengusir Raja Besiong dan menyelamatkan Kembang Tanjung. Malim Dewa dan Puteri Bidasari kemudian menikah dan hidup bahagia. Satu hari, Malim Dewa mendengar tentang kecantikan Puteri Cempaka, puteri raja dari negeri Sri Menanti. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan meminangnya. Namun di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang raja yang bernama Raja Indra Bangsawan. Raja Indra Bangsawan ternyata juga ingin meminang Puteri Cempaka. Mereka pun bertarung, tetapi Malim Dewa berhasil mengalahkan Raja Indra Bangsawan. Malim Dewa kemudian melanjutkan perjalanan ke Sri Menanti. Sampainya di Sri Menanti, ia disambut oleh Raja dan Puteri Cempaka. Puteri Cempaka ternyata jatuh cinta pada Malim Dewa dan menolak pinangan Raja Indra Bangsawan. Raja Indra Bangsawan pun marah dan menyerang Sri Menanti dengan pasukannya. Malim Dewa berusaha mempertahankan negeri itu, tetapi ia kewalahan. Ia pun meminta bantuan kepada Nilam Cahaya, Gondan Gentasari dan Puteri Bidasari yang segera datang bersama pasukan mereka. Mereka berhasil mengusir Raja Indra Bangsawan dan menyelamatkan Sri Menanti. Malim Dewa dan Puteri Cempaka kemudian menikah dan hidup bahagia. Setelah menikahi 4 puteri dari 4 negeri berbeza, Malim Dewa merasa rindu dengan negeri asalnya, Bandar Muar. Ia pun memutuskan untuk kembali ke sana bersama isteri-isterinya. Di sana ia disambut oleh ayahandanya, Tuanku Gombang Malim, yang sangat gembira melihatnya. Tuanku Gombang Malim kemudian menyerahkan tahta kerajaan kepada Malim Dewa. Malim Dewa pun menjadi raja yang adil dan bijaksana. Ia pun hidup bahagia bersama isteri-isterinya dan saudaranya, Tuanku Gombang Malim Permata. Demikianlah ringkasan cerita Hikayat Malim Dewa. Kesimpulannya, hikayat adalah salah satu bentuk sastra lisan atau tulisan yang berasal dari tradisi lisan masyarakat Melayu lama. Kata hikayat sendiri berasal dari bahasa Arab yang bererti cerita atau kisah. Hikayat sering digunakan untuk merujuk pada kisah epik atau cerita panjang yang menggambarkan peristiwa sejarah, petualangan atau mitos. Hikayat memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai penglipu lara, pembangkit semangat juang, pendokumentasian salah silah atau propaganda politik. Hikayat juga mengandungi nilai-nilai moral, agama, sosial dan budaya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Beberapa contoh lain hikayat yang terkenal adalah Hikayat Raja Muda, Hikayat Sri Rama, Hikayat Malim Deman dan Hikayat Awang Sulong Merah Muda. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description.
Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.